Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah bertemu lagi pada minggu ini pada malam Jumaat malam Sabtu tuan-puan ya, seperti biasa. InsyaAllah kita akan sambung sesi tadarus bersama dengan saya Wan Fahmi insyaAllah. Okay. Dan pada malam ini insyaAllah kita akan sambung bacaan kita pada surah Al-Qalam ayat yang ke-19. Okay. Baik, bagi tuan-puan yang baru masuk pada malam ini, boleh tak kalau saya nak minta tolong tuan-puan, sila komen dekat dalam ruangan di bawah ini. Adakah dengar suara saya dengan jelas? Okay, kalau dengar suara saya dengan jelas, minta tolong komen dekat bawah ni agar tuan-puan saya tak cakap seorang-seorang lah. Yeah. Saya takut nanti saya cakap seorang-seorang je. Okay. Kalau dengar dengan jelas tuan-puan, saya harap tuan-puan boleh komen dekat bawah ni dengar ke ataupun tidak suara saya dengan jelas. Okey, baik. Sebelum tu saya minta maaf tuan-puan, pada malam ini saya terlewat sikit live ni sebab yalah maklum sekarang ni saya berada di rumah di Pahang ya, bersama-sama dengan family sebab sekarang ni kita dah dibenarkan untuk kita merentas ke luar negeri kan. So saya pun ambil peluang ni lah untuk saya bersama-sama dengan keluarga dan jadi malam ni dia terlewat sikit kita live pada malam ni kan. Apa-apa pun tuan-puan, insyaAllah kita akan teruskan sesi tadarus kita dalam surah Al-Qalam ayat yang ke-17 insyaAllah. Okay. Okay, baik. Tapi kita akan teruskan sahaja tuan-puan dengan pembacaan surah Al-Qalam ayat yang ke-17 insyaAllah. Okay, sebelum kita mulakan majlis kita pada malam ini, mari kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik tuan-tuan. Mari kita pergi kepada surah Al-Qalam. Okey. Surah Al-Qalam. Okey, sebelum tu kita tengok dahulu pada muka surat berapa ya tuan-tuan. Surah Al-Qalam adalah surah yang ke 68 ya, surah yang ke 68. Okey. Baik, saya cek dekat sini kejap ya. Selepas daripada surah Al-Mulk. Okey, muka surat yang ke-564. Okey, muka surat yang ke-564 surah Al-Qalam tuan-puan ya. Okey. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat ke-17. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Baik, sekali lagi saya bacakan. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Okey, baik tuan-puan. Ayat yang ke-17 tuan-puan. Mari kita seperti biasa kita akan dedahkan terlebih dahulu hukum-hukum tajwid yang ada di dalam ayat ini. Okey, baik. So yang pertama sekali tuan-puan, apa yang kita akan jumpa dekat sini ialah pada perkataan inna. Okey, maaf saya ambil warna merah dekat sini supaya lebih jelas. Inna tuan-puan. Okey, baik. Inna
inna dekat sini, okey, ada sabdu di atas huruf nun tersebut. Jadi, tuan-tuan dan puan, apakah hukum bacaan inna? Apakah hukum bacaan inna? Tuan-tuan dan puan, bila mana kita berjumpa dengan huruf nun, kemudian ada tanda sabdu di atas huruf nun tersebut, maka hukum bacaan dia ialah wajibul gunnah. Okay, saya ulang sekali lagi. Bila kita berjumpa dengan huruf nun, okay, yang ini tuan-puan ya, kemudian ada tanda sabdu di atas huruf nun tersebut, maka hukum bacaan dia ialah wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Baik, tuan-tuan dan puan, apakah maksud wajibul gunnah? Maksudnya ialah wajib dengung. Maksud dia ialah wajib dengung. Apa yang dimaksudkan dengan wajib dengung? Maksudnya ialah kita kena baca dia dengan dengung dua harakat. Okay, so bacaan dia macam mana? Inna, macam tu ya. Inna. Okay, tak boleh baca macam ni. Inna. Itu adalah bacaan yang kurang tepat. Okay, jadi bacaan dia ialah inna. Macam tu ya, kita kena dengungkan huruf nun tersebut. Inna balawnahum. Inna balawnahum. Baik, pada perkataan kedua tuan-puan, ada waw dekat sini. Okay, waw dekat sini mati. Okay, kemudian sebelum dia ada baris di atas. Okay, sebelum dia ada baris di atas. Alright. Jadi hukumnya ialah apa tuan-puan? Hukum dekat sini ialah hukum madlin. Madlin. Okay, hukum dia ialah madlin. Apakah efek ataupun kesan madlin ketika mana kita membaca? Kesannya ialah kita kena kita panggil apa? Kita kena menjelaskan bacaan huruf-huruf tersebut. Okay, kalau dekat sini contohnya balawnahum. Okay, balawnahum, bukan balawnahum. Okay, bukan balawnahum. Kita kena baca dia balawnahum. Balawnahum. Okay, kalau kita pecahkan satu persatu kat sini tuan-puan, lam di atas la. Okay, lam di atas la, lam waw mati di atas lau. Okay, lam waw mati di atas lau, bukan lo. Okay, bukan lo. Okay, jadi bacaan dia ialah balawnahum, macam tu. Okay, alright. Kemudian dekat sini tuan-puan ada mim mati. Okay, mim mati. Dan tuan-tuan dan puan-puan, bila mana kita melihat mim mati ini, kita tengok dekat atas dia, kita kena check sama ada dekat atas dia ada tanda mati ataupun tidak. Kalau ada tanda mati, maka bacaannya kena baca dengan jelas. Okay, kena baca dengan jelas. Okay, saya tulis sekali lagi. Kena baca dengan jelas. Alright. Kalau tak ada tanda mati tuan-puan, maka kita kena baca dia dengan bacaan dengung. Okay, InsyaAllah nanti kalau kita jumpa, kita akan tunjukkan macam mana cara baca dia. Okay, tapi bila mana kita jumpa dengan mim yang mati, kena baca dengan jelas. Okay, so macam mana bacaan dia? Balawnahum kama. Nampak tak? Bila saya sebut hum kama, saya tak sebut dia hum kama. Nampak tak? Okay, so kita kena baca huruf mim tersebut dengan bacaan yang jelas. Balawnahum kama, macam tu. Okay, alright, next. Balawna. Okay, sama juga dekat sini tuan-puan, hukum dia ialah madlin. Madlin kita kena baca dia dengan kita panggil apa ya? Kalau lin ni dia maksud dia ialah lembut ya. Maksud lin ialah lembut, layin. Ataupun benda yang mudah dilenturkan, itu namakan sebagai layin. Alright. Jadi bila mana kita nak baca madlin ini, kita kena lenturkan bacaan tersebut. Balawna. Nampak? Balawna. Kita tak baca dia straight saja. Balona. Itu salah. Jadi kita kena lenturkan bacaan tersebut. Balawna. Macam tu. Okay. Balawna. Okay, ini adalah mad asli. Nun, alif, huruf alif adalah huruf mad. Dan sebelum dia ada baris di atas. Jadi ini adalah huruf mad asli. Tetapi selepas dia ada hamzah. Jadi dia jadi mad yang lain. Iaitulah mad jaiz munfasil dekat sini ya. Mad jaiz munfasil boleh baca 2 pada 6 harakat. Okey. Ashabal jannah. Okey, sad dekat sini tuan-puan kena baca dia dengan sofir, iaitu siulan. Ashabal jannah. Nampak tak? Seolah-olah macam ada siulan sedikit pada huruf sad tersebut. Ashabal jannah. Okey, boleh ya. Ha tuan-puan kena baca dengan hak nipis. Ha ashabal. Okey, boleh ya. Alright, next kat sini tuan-puan, alif lam qamariyah. Apakah hukum bacaan alif lam qamariyah? Hukumnya kita kena baca dengan jelas. Kita kena baca dia dengan jelas. Ashabal jannah. Okey, baca jelas pada lam ini. Alright.
Okey. Ashabal jannah. Okey, nun sama juga tuan-puan, ada sabdu. Alright, jadi bacaan dia lah wajibul gunnah jannah. Macam tu ya, tak boleh baca jannah. Okey, hati-hati tu dekat situ tuan-puan ya. Kemudian iz dekat sini, zal adalah huruf yang kena keluar kaedah. Ada 3 huruf yang kita kena keluar kaedah, iaitu zal, dha dan juga sa. Sa, za, dha. Okey, sa, za dan juga dha. Okey, ada 3 huruf yang kita kena keluar kaedah. Walaupun walaupun huruf yang huruf zal ini huruf mati, tapi tetap juga kita kena keluarkan lidah. Okey, so bacaan dia macam mana? Iz, okey. Ashabal jannati iz. Nampak tak kita keluarkan sikit lidah kat situ. Kemudian aqsamu, qaf dekat sini ialah huruf qalqalah tuan-puan. Jadi huruf qalqalah kita kena baca dia dengan lantunan aqsamu. Kemudian next dekat sini huruf sad, sama juga kita kena baca dia dengan siulan sedikit. La yasrimunnaha, nun wajibul gunnah kena dengan 2 harakat. Musbihin, sad kena baca dengan siulan sedikit, dan juga ha dekat sini kita kena baca dia dengan ha pedas ni tuan-puan. Alright. Okey, kita baca sekali lagi ayat ini. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Baik, itu adalah bacaan ayat yang ke-17. Kita baca sikit. Maksud dia, sesungguhnya kami telah mencubai mereka, iaitu kaum musyrikin Makkah, sebagaimana kami telah mencubai pemilik-pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahawa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Alright, tuan-puan, ini adalah permulaan bagi ayat yang kita akan bincangkan secara panjang pada hari ini. Kita akan tadabbur lebih panjang lagi pada hari ini, iaitulah tentang kisah 2 pemilik kebun. 2 pemilik kebun, okey? Yang mana mereka rasakan bahawa hasil usaha daripada titik peluh mereka itu akan sudah pasti akan membuahkan hasil, sedangkan mereka tidak sedar bahawa sebenarnya Allah boleh hancurkan segala-galanya yang mereka ada dekat atas muka bumi ni. Nanti kita akan tengok lebih panjang lagi insya-Allah. Okey, ayat yang ke-18, wala yastathnun. Okay, baik, kita zoom sikit dekat sini. Wala dekat sini adalah mad asli, wala yes. Okay, dekat sini sin, okay, kita kena baca betul-betul huruf sin tersebut walaupun dia huruf mati. Jadi yes. Okay, yes. Jangan keluarkan lidah. Kalau keluarkan lidah jadi dia akan jadi huruf sa dekat sini. Okay. Yes, macam tu ya. Yes, tathnun. Sekali lagi. Wala yastathnun. Boleh tahu macam tu? Okay, boleh insya-Allah. Wala yastathnun. Okay, baik. Kita baca maksud dia. Dan mereka tidak menyisih hak fakir miskin. Okay, baik. Dah sudah masuk sedikit tuan-puan. Dah masuk sedikit kepada sifat-sifat 2 pemilik kebun ini tadi. Okay, yang pertama apa dia? Ketika mana mereka bersumpah bersungguh-sungguh yang mereka akan memetik hasilnya di pagi hari. Itu ciri yang pertama 2 pemilik kebun. Kemudian ciri yang kedua ialah mereka tidak menyisihkan ataupun mereka tidak mengeluarkan hak-hak kepada fakir miskin. Itu sifat yang kedua tuan-puan. Okay, baik. Sebelum tu saya tengok dekat sini ada apa-apa soalan tak? Okay, kalau ada apa soalan tuan-puan, boleh terus letakkan di ruang komen. InsyaAllah saya akan cuba untuk menjawab setakat yang saya mampu lah insyaAllah. Alright, so itu adalah 2 sifat daripada pemilik kebun ini tuan-puan. Yang pertama apa dia? Yang pertama, kalau boleh tuan-puan minta tolong untuk tuliskan nota dekat bawah ini. Yang pertama, mereka yakin sungguh-sungguh yang apa yang mereka hasilkan mereka akan dapat pulangan. Yang kedua, mereka tidak mengeluarkan harta kepada fakir miskin. Okey. Kemudian kita sambung lagi. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Baik, sekali lagi. فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ. Okey, baik. Kita pergi kepada hukum tajwid terlebih dahulu tuan-puan ya. Fa nipis tuan-puan, ta tebal. Fa nipis. Jadi bacaan dia dah fa ta. Fa ta fa 'alaiha, ain huruf nipis tuan-puan ya. Okey. Fa ta fa 'alaiha, lai dekat sini tuan-puan sama juga. Di sini ialah mad lin.
Okay, maklin sama juga macam atas tadi tu, balawnahum. Jadi dekat sini lam di atas la, ya lam ya mati di atas lai. Okay, jadi bukan le. Okay, kena baca dia dengan lai. Hukum maklin tuan-puan ialah hukum yang kita kena baca dia dengan melenturkan bacaan kita. Alaiha, macam tu ya. Alaiha. Okay, next. Taifun. Okay, ta tebal. Ifun nipis ya. Taifum min rabbik. Okey, baik. Dekat sini ada tanwin, tuan-puan ya. Ada tanwin, kemudian selepas tanwin ini ada huruf mim. Kalau ikut kepada hukum tajwid dia, hukumnya ialah hukum dia ialah idgham ma'al gunnah, maaf ya. Hukumnya adalah idgham ma'al gunnah. Tetapi andai kata tuan-tuan dan puan tak tahu hukum ni hukum apa sebenarnya. So kita tengok kepada hint yang kita boleh tengok daripada ayat ni. Okey, kalau kita tengok kat sini tuan-puan ya. Tanwin tersebut macam ni, 99. Ada satu lagi tanda tanwin macam ini, 69. Apa beza antara ini dengan ini? Okey, kalau tuan-puan jumpa dengan ini, saya panjangkan sikit. Okay, kalau tuan-puan jumpa dengan ini, maka bacaan dia ialah dengung atau memasukkan. Okay, dekat sini kalau jumpa yang 69, kena baca dia dengan jelas. Alright, kena baca dia dengan jelas. Okay, so dekat sini 99 tuan-puan kena baca dia dengung atau memasukkan, atau dengung dan memasukkan. Nampak macam pelik sikit tuan-puan ya. Kalau dekat sini, kalau mim ya, lagi apa lagi hukum dia? Ya, nun, mim, waw. Okay, yanmu. Ada 4 huruf tuan-puan ya. Kalau tanwin bertemu dengan 4 huruf ini, maka kena baca dengung dan memasukkan. So macam mana cara bacaan dia? Ta'ifum. Apa tak? Saya masukkan terus 100% tanwin tersebut ke dalam huruf mim. Okay, jadi saya baca dia ta'ifum. Macam tu ya. Alright. Sama juga dengung 2 harakat dan memasukkan tanwin tersebut ke dalam huruf mim. Ta'ifum mir rabbik. Okey, baik. Kemudian dekat nun tuan-puan, nun ini mati, tetapi dekat atas dia ada tanda. Tak ada tanda mati dekat atas sini. Jadi apakah maksud dia tuan-puan? Maksud dia ialah kita kena baca dia dengan bacaan yang dengung ataupun memasukkan ini. Alright, dengung ataupun memasukkan. So dekat dalam ayat ini tuan-puan, sebab dia berjumpa dengan huruf ra ataupun huruf lam, seperti mana kita dah ceritakan sebelum ini, kalau tanwin ataupun nun mati yang tiada tanda ataupun tanwin dia itu ialah tanwin 99 berjumpa dengan huruf ra ataupun lam, maka hukum dia ialah memasukkan sahaja tanpa dengung. Kalau dalam bahasa Arab dia hukum tajwid dan maka sebagai idgham, masuk bila gunnah tanpa dengung. Okay, so ini adalah hukum untuk lam dengan ra sahaja, special case tuan-tuan. Yang lain semua dengung dan memasukkan, tetapi dalam perkataan ini sahaja huruf lam dan juga ra sahaja kita memasukkan tanpa dengung. Okay, jadi bacaan dia ialah mir rabbik. Mir rabbik. Boleh tuan-puan seolah-olah macam kita membaca dia mim ra ba ya kaf. Mir rabbik, macam tu sebab kita memasukkan huruf tersebut ke dalam huruf ra. Boleh setakat ini tuan-puan insya-Allah. Okey. Mir rabbika wa hum naimun. Okay, dekat sini tuan-puan huruf mim yang ada tanda mati tuan-puan, jadi bacaan dia ialah jelas. Wa hum naimun. Okey, tak boleh baca wa hum naimun, tak boleh baca dengung dekat situ tuan-puan sebab ada tanda mati dekat situ. Ataupun kalau mengikut pada hukum tajwid dia, ia dinamakan sebagai izhar syafawi. Alright. Okay, jadi kita baca sekali lagi ayat ini tuan-puan. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Sekali lagi. Fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Okay, baik. Kita tengok terjemahan dia sikit tuan-puan. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Okey. Lalu datanglah kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Okey. Sudah start dah. Allah Subhanahu Wa Taala melenyapkan nikmat yang dikecapi oleh pemilik kebun ini tadi. Alright. Tapi mereka tak sedar lagi. Ketika mana mereka tidur, Allah Subhanahu Wa Taala lenyapkan kebun-kebun mereka itu. Okay, so apa sambungan dia? Fa'asbahat kassarim. Sekali lagi. Fa'asbahat kassarim. Okay, baik.
Kita pergi kepada hukum tajwid terlebih dahulu tuan-puan. Alright. Fa asbahat. Okay, fa nipis. Okay, so dekat sini kena baca dia dengan siulan sedikit ya tuan-puan. Ataupun dalam bahasa Arab nama sebagai as-safir. Fa asbahat kas-sarim. Sini tuan-puan, tak mati. Okay, kita kena baca dia fa asbahat. Nampak tak? Fa asbahat. Seolah-olah macam kita keluarkan sedikit angin daripada mulut kita. Okay, tapi kita tak keluarkan banyak angin. Okay, kita tak baca dia fa asbahat. Itu salah sebab seolah-olah macam kita baca huruf sin. Tapi dekat sini bila mana kita baca huruf ta yang mati, jadi kita baca dia fa asbahat. Okay, macam tu ya. Seolah-olah keluar sedikit angin daripada mulut kita. Kasarim. Ka sad sabdu dekat sini. Kasarim. Okay, boleh saya kata tuan-puan Kasarim. Okay, kita baca sekali lagi ayat ini. Fa asbahat kasarim. Okay, baik. Ayat ke-20. Apakah terjemahan dia? Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gelita. Okay, seperti malam yang gelap gelita. So, Allah Subhanahu Wa Taala sudah menghapuskan kebun pemilik-pemilik kebun ini tadi, dan jadilah kebun mereka itu lenyap macam itu seperti malam yang gelap gelita. Yes, sebab hasil daripada kesan bakaran teman-teman hasil daripada kesan bakaran, jadi ladang tersebut menjadi gelap gelita. Okay. Fatanadaw musbihin. Sekali lagi. Fatanadaw musbihin. Fatanadaw. Dekat sini madlin tuan-puan kita kena baca dia dengan lenturan, melentur. Fatanadaw musbihin. Okey. Sama juga dengan macam atas tadi tu. Sad kita kena baca dia dengan siulan sedikit. Ha, bacaan ha yang pedas tu itu Okey. Lalu mereka memanggil di pagi hari. Sekarang ni waktu dah pagi dan apa yang berlaku ialah pemilik kebun tadi tu dia seolah-olahnya macam memanggil sahabat dia seorang lagi tu. Okey. Oi, jomlah kita pergi dekat kebun kita. Kita nak ambil makanan ataupun hasil tanaman kita. Seolah-olah macam tu ya. Mereka memanggil antara satu sama lain untuk mereka pergi ke kebun milik mereka. Alright. Ingat tuan-puan ketika mana mereka sehari sebelumnya mereka ada perasaan apa? Mereka ada perasaan bahawa kebun mereka itu akan kekal, kebun mereka itu akan tetap ada dengan hasil daripada titik peluh mereka. Okay. Waktu ini mereka belum sedar lagi apa yang berlaku kepada kebun mereka. Alright. So kita baca ayat yang ke-22. Okay. Alright. Kita baca ayat yang ke-22. Anirdu ala haruthikum in kuntum sarimin. Sekali lagi. Anirdu ala haruthikum in kuntum sarimin. Baik. Anirdu, okey, anirghin mati, jadi kita kena masukkan huruf nun ini ke dalam huruf ghin. Anirdu ala harfikum. Okey, tuan-puan, pada huruf ra ini, tuan-puan, kita kena baca dia dengan tebal. Sebab apa? Sebab ra ini mati dan sebelum dia baris atas. Okey, ra ada dua bacaan tuan-puan, satu bacaan nipis, satu lagi bacaan tebal. Okey. Jadi bila kita nak kena baca tebal? Kalau ra ini berbaris atas ataupun baris depan. Jadi kita kena baca dia dengan tebal. Kalau baris bawah tuan-puan, kita kena baca dia dengan nipis. Okey. Ataupun kalau dia mati, ikut kaedah yang sama. Okay, kalau baris atas ataupun baris depan sebelum dia, maka kita bacakan tebal. Ataupun kalau dia baris mati, sebelum dia baris bawah, kita kena baca dia dengan nipis. Okay, jadi kita baca dia harfikum. Tak boleh baca dia harfikum. Itu bacaan nipis. Okay, so kita baca dia harfikum. In kuntum sarimin. Okay, baik. Sebelum tuan-puan, mim ini tuan-puan mim ini ada tanda mati, jadi kena baca dia dengan jelas. Saya tulis kat sini. Jelas. Kemudian nun dekat sini tuan-puan tak ada tanda mati, jadi kita baca dia dengan dengung atau memasukkan. Okey, kalau macam dekat sini dengung dan memasukkan. Okey. In kuntum, dekat sini tu
kat sini pun sama juga tuan-puan, tak ada tanda mati dekat sini. Jadi hukumnya sama dekat sini, dengung atau memasukkan. Kalau in case dekat dalam ayat ini, dia dengung dan memasukkan. In kuntum sarimin. Mim ada tanda mati dekat sini tuan-puan. Hukumnya ialah jelas. Okay. Sarimin. Sad bacaan dengan sedikit siulan. Okay, baik. Jadi itu adalah hukum tajwid pada ayat ke-22. Kita baca sikit lagi tuan-puan. Sekali lagi ayat ini kita baca. Anirdu ala harfikum in kuntum sarimin. Okay, boleh start kat tuan-puan Alhamdulillah. Okay, jadi kita baca terjemahan dia. Pergilah di waktu pagi ini ke kebunmu jika kamu hendak memetik buahnya. Okay. So tadi fatana dau. Mereka sambil memanggil-manggil. Kemudian salah seorang daripada sahabat yang tadi, mereka dikatakan bahawa pergilah ke kebun untuk memetik buahnya. Dengan perasaan apa? Dengan perasaan mereka yakin 100% atas hasil usaha mereka, mereka akan dapat buah tersebut. Okay. Next, ayat yang ke-23. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. Sekali lagi. فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ. Baik, fanta. Nun dekat sini tuan-puan tak ada tanda. Nun ini mati tapi tak ada tanda mati tuan-puan. Jadi bacaan dia ialah dengung ataupun memasukkan. Okay. Yang kedua dekat sini ta, fanta. Okay, ta dekat sini tuan-puan bacaannya ialah tebal. Ta laqu. Qaf dekat sini bacaan dia juga adalah tebal. Okay, lam dekat sini tuan-puan tengah-tengah ni ialah nipis. Okay. Jadi tuan-puan, bila mana kita berjumpa dengan huruf yang tebal dan juga huruf yang nipis dekat sini, jangan tertukar-tukar. Okay. Sebab apa? Kadang-kadang kita akan terconfuse bila kita baca fantalaqu. Kadang-kadang kita akan tebalkan huruf lam ini. Sebab apa? Sebab dia berada di antara dua huruf yang tebal. Jadi kadang-kadang kita terbaca dia fantalaqu macam tu. Okey. Jadi bacaan itu ialah kurang tepat. Bacaan yang tepat ialah fantalaqu macam tu. Fantalaqu. Macam tu Lam itu nipis. Kita kena kekalkan nipis huruf lam tersebut. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Wa hum dekat sini mim kena baca dengan jelas. Kemudian yatakhafatun. Okey. Kha tuan-puan kena baca dia dengan kha yang bacaan kha lah kan, bukan bacaan ha, bukan bacaan ha. Okey, kena baca dia kha. Yatakhafatun. Baik. Jadi ini adalah ayat 23. Okay, kita baca terjemahan dia. Maka pergilah mereka saling berbisik-bisik. Jadi sekarang ni mereka berdua pun berjalan menuju ke kebun tersebut. Okay, mari kita baca ayat ke-24. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. Sekali lagi. Alla yadkhulannaha al-yawma 'alaykum miskin. Alla dekat sini tuan-tuan. Alla. Nampak tak dekat sini? Nun tiada tanda mati. Dan hukum kalau tiada tanda mati tuan-tuan apa dia? Dengung atau memasukkan. Okay, jadi itu adalah hukumnya. Okay. Tetapi disebabkan huruf selepas huruf nun ini adalah huruf lam. Jadi kita buang yang dengung ini, hanya masukkan sahaja. Sama juga dengan huruf ra yang kita sebut sebentar tadi tuan-puan. Kalau berjumpa dengan huruf lam ataupun huruf ra, jadi hukumnya hanya memasukkan tanpa dengung. Dalam bahasa Arab kita namakan dia sebagai idgham bila gunnah. Idgham tu maksudnya ialah masuk, la gunnah maksudnya ialah tak dengung. Okey. Jadi kita hanya masukkan sahaja huruf nun ini ke dalam huruf lam. Okey. Macam mana cara bacaan dia? Ikut saya. Alla. Nampak tak? Saya tak baca dia alla. Saya tak dengungkan huruf nun tersebut. Tapi saya baca dia alla yadkhulannaha. Okey, boleh tak setakat tuan-puan? Boleh insya-Allah Okey. Yad dekat sini tuan-puan adalah huruf qalqalah, dal adalah huruf qalqalah. Okey, bacaan dia ialah yadkhulannaha. Nun wajibul gunnah. Yadkhulannaha. Okey, dekat sini ada lam, alif lam qamariyah. Yadkhulannaha al-yawma 'alaykum. Okey, baik, saya terus concludekan dua di sini tuan-puan Mad lin
Yauma itu yang pertama, yang kedua alaikum. Okey, kita tak boleh baca kat sini yoma, no, tak boleh baca macam tu. Kita kena baca dia dengan yauma, yang kedua alaikum, bukan alaikum ya. Kita baca dia dengan alaikum. Okey. Alright. Dekat sini mim tuan-puan, mim tak ada tanda mati berjumpa dengan huruf mim tuan-puan ya. Okey, jadi mim ini kena baca dia dengan dengung dan memasukkan. Okay, dengung dan memasukkan. Kalau dalam hukum tajwid, ini dinamakan sebagai mat pula dah. Okay, dinamakan sebagai apa dia? Kalau mim mati bertemu dengan huruf mim, hukum dia ialah idgham mutamathilain. Ada dua huruf yang sama, jadi kita kena idghamkan dia. Kita kena dengungkan dia. Okay, bacaan dia adalah alaikum miskin. Okay, boleh setakat tuan-puan alaikum miskin. Okay, baik. Sin, okay, macam biasa sin ya. Miskin macam tu ya. Alright. So, kita baca terjemahan dia tuan-puan. Pada hari ini, janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Okay, baik. So, kenapa mereka kata macam ni tuan-puan? Kenapa pemilik kebun ini, dia kata, jangan ada seorang pun yang masuk ke dalam kebunmu. Ini adalah seolah-olahnya macam satu nasihat ataupun satu teguran daripada kawan dia yang seorang lagi tu. Cakap apa? Jangan biar ada seorang pun masuk ke dalam kebun kau. Sebab apa? Sebab dalam kebun dia ada banyak sangat makanan. Okay, macam tu ya. Dan dia tak nak ada orang lain masuk ke dalam kebun dia sebab dia tak nak orang tersebut ambil makanan dia. Nampak tak macam tu? Okay. Nak cerita pasal apa? Tamaknya pemilik kebun ini. Kan, tamaknya kerana dia dah ada makanan yang banyak, dia tak nak sediakan sedikit pun kepada orang lain. Kalau boleh dia nak dapatkan semua makanan yang ada dalam kebun dia. Salah ke tak salah? Nak dapatkan semua harta dia tak salah. Kalau dia nak jaga semua harta dia tak salah tuan-puan. Tapi yang salahnya ialah tengok pada ayat pada ciri yang kedua yang kita bincangkan tadi tu kepada pemilik kebun ini, iaitu mereka tak nak keluarkan hak kepada fakir miskin. Okay, itu yang salah tuan-puan ya. Alright, ayat yang ke-25. Wa ghadau ala hardin qadirin. Sekali lagi. Wa ghadau ala hardin qadirin. Wa ghadau. Tuan-puan ya, kat sini madlin. Wa ghadau ala hardin. Hardin. Ra dekat sini tebal. Din dekat sini tuan-puan, nampak tak? First time kita jumpa dengan tanwin yang baris macam ni Okay. So tuan-puan, tanwin kalau kita berjumpa dengan tanwin yang macam ini tuan-puan, okay. Nampak tak dekat sini tanwin yang tidak sama, tidak sekata. Jadi maksudnya ialah dia kena baca dengan dengung ataupun memasukkan. Dengung atau masuk. Okay. Dekat dalam ni sebab dia bukan lam dan juga bukan ra, jadi kita gunakan dua-dua ini iaitu dengung dan memasukkan. Harudin qadirin macam tu. Okey, boleh setakat ni tuan-puan Harudin qadirin. Okey, baik, kita baca sekali lagi ayat ini. Wa ghadau ala harudin qadirin. Okey, baik. Kita baca terjemahan dia. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin padahal mereka menolongnya. Okay. Alright. Nampak tak? Ini adalah sifat orang yang pemilik kebun ini tadi. Okay. Sifat pemilik kebun ini tadi. Mereka bangun pagi hari itu dengan niat untuk menghalangi orang-orang miskin yang nak datang ke kebun mereka. Okay. Ke kebun mereka. Padahal mereka menolongnya. Nampak tak? Maksudnya, padahal mereka menolongnya. Okay, tak apa, saya biarkan saja dekat situ dahulu. Okay, itu kita kena baca dalam lagi insya-Allah. Okay, apa yang maksudkan dengan menolongnya dekat situ. Okay, kita biarkan. Yang pentingnya tuan-puan, kat sini poin yang kita nak ambil daripada ayat ini ialah orang pemilik kebun ini tadi, mereka bangkit di awal pagi dengan niat untuk mereka menghalangi orang-orang miskin. Ada orang miskin yang datang ke tempat mereka, ada orang miskin yang datang ke kebun mereka, tapi mereka menghalangi orang miskin tersebut. Tak nak langsung bagi makanan, tak nak langsung bagi bantuan kepada orang miskin. Okay, jadi itu adalah sifat pemilik kebun itu tadi. Alright, next. فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّ
inna ladallun. Sekali lagi. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Mim tuan-puan, bila mana dia ada sabdu dekat atas dia, sama hukum dia dengan huruf nun. Kalau huruf nun yang sabdu, kita sebutkan tadi, wajibul gunnah. Sama juga dengan mim yang sabdu, wajibul gunnah. Jadi bacaan dia adalah dengan dengung 2 harakat. Falamma, macam tu. Okay, kemudian dekat sini ada mad lin, ra'au. Ra'auha, sekali lagi, ra'auha. Okay, next. Qalu inna ladallun. Dekat sini wajibul gunnah. Inna. Kemudian ladallun. Dekat sini tuan-puan ya. Perhatikan tuan-puan dekat sini. Dha, dia ada alif dekat sini. Kemudian barulah ada lam dekat sini. Yang mana lam ini ada sabdu. Okay. Bacaan dia berapa harakat tuan-puan? Bacaan dia 4 ataupun 6 harakat. Okay. Tetapi cara bacaan dia itu yang kita kena berhati-hati. Cara bacaan yang betul ialah ladallun, macam tu ya. Kita baca dha itu terlebih dahulu yang panjang, kemudian barulah kita masuk kepada lam. Okey, kita tak baca dia ladallun. Itu salah, kurang tepat tuan-tuan ya. Jadi bacaan dia ialah ladallun, macam tu. Okey, kita panjangkan dahulu huruf dha tersebut, barulah kita masuk ke dalam huruf lam tadi. Okey, boleh saya kata tuan-tuan ya. Baik, kita baca sekali lagi ini. Falamma ra'awha qalu inna ladallun. Okey, boleh sekali tuan-puan InsyaAllah boleh. Okey. Alright, jom kita baca terjemahan daripada ayat ini. Tatkala mereka melihat kebunan itu, mereka berkata, sesungguhnya kita benar-benar orang-orang yang sesat jalan. Okey. Ini adalah apa yang dikatakan oleh pemilik kebun itu tadi. Okay. Ketika mana mereka sampai ke kebun tersebut, apa yang dikatakan oleh pemilik kebun tersebut? Mereka katakan bahawa, macam dah sesatlah kita ni. Kan, macam dah sesatlah kita ni. Okay. Sebenarnya tuan-puan, adakah mereka sesat daripada kebun tersebut? Adakah mereka salah jalan? No, sebenarnya mereka bukan salah jalan. Tetapi disebabkan oleh malam tadi, Allah sudah menghapuskan kebun mereka. Sudah membakar kebun mereka. Dalam ayat yang lain tuan-tuan, kalau kita tengok lagi ayat lain, Allah SWT membakar semua kebun mereka. Okay. Jadi apabila Allah SWT sudah membakar kebun mereka, apa yang berlaku ialah sampai sahaja pemilik kebun itu ke kebun mereka, mereka tak kenal dah. Mereka tak kenal dah tempat tu. Sebab apa? Sepatutnya ada pokok durian musangkin dekat situ. Contoh kan. Ada pokok jambu, ada pokok manggis, ada pokok rambutan dan sebagainya. Tetapi dah tak ada dah sebab dah dibakar oleh Allah SWT, dah jadi macam tempat yang gelap gelita. Dan mereka tak kenal itu adalah sebenarnya kebun mereka yang sebelum ini ada banyak makanan dan sebagainya. Macam tu, okey. Nak cerita apa dekat sini tuan-puan? Nak cerita ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala nak menurunkan bala kepada kita tuan-puan, yang mana sebelum ini kita rasakan nikmat yang sangat besar dalam kehidupan kita, boleh Allah tarik macam tu je sekelip mata. Nampak tak? Walaupun dengan kebun yang besar kita ada, ataupun rumah yang besar kita ada, kereta yang besar kita ada sebagai contoh, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh tarik macam tu saja, boleh jadikan accident, boleh jadikan terbakar rumah dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah boleh turunkan ataupun Allah boleh tunjuk kepada kita. Kalau kita tak bersyukur dengan apa yang kita ada, seperti pemilik kebun ini tadi. Okey, baik. Next, kita sambung sikit lagi tuan-puan. Bal nahnu mahrumun. Sekali lagi. Bal nahnu mahrumun. Baik tuan-puan, dekat sini ada lam yang mati tuan-puan, lam yang mati. Jadi saya nak sebut kat sini tuan-puan, huruf lam yang mati bukan huruf qalqalah. Huruf lam bukan huruf qalqalah. Jadi bila berjumpa dengan huruf lam, jangan baca seperti dia adalah huruf qalqalah. Jangan baca macam ni. Bala. Itu adalah huruf lam qalqalah. Jadi bacaan itu kurang tepat tuan-puan. Jangan baca dia bala nahnu. Bala nahnu. Saya jumpa ramai sangat orang tuan-puan yang mana mungkin mereka tak berhati-hati ketika baca huruf lam. Mereka akan baca macam tu. Bala. No. Bukan macam tu cara bacaan ni tuan-puan. Cara bacaan yang betul ialah bal nahnu mahrumun. Macam tu. Bal.
Bal. Kita kena tahan lidah kita tuan-tuan. Cuba praktiskan daripada hari ini tuan-tuan. Tahan lidah kita daripada melantunkan huruf lam. Sama juga tuan-tuan dalam surah Al-Fatihah. Kita tak baca Alhamdulillah. Jangan macam-macam tu. Sebab lam bukan huruf qalqalah. Jadi kita kena baca dia dengan Alhamdulillah. Macam tu. Okay. Boleh setakat ni tuan-tuan. Alright. Jadi kita baca sekali lagi. Bal nahnu mahrumun. Okay, baik. Setakat ni itu sahaja yang saya nak tekankan, iaitu pada huruf lam yang mati bukan huruf qalqalah. Dan huruf yang lain tu kita dah sentuh pada ayat-ayat di atas tadi tu. Okey. Okey. Ayat yang ke-26 maksudnya ialah bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Okey. Bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya. Okey. Kemudian kita terus masuk kepada ayat yang ke-28. Qala awsatuhum alam akun lakum laula tusabbihun. Kita baca sekali lagi. Qala awsatuhum alam akun lakum laula tusabbihun. Okey, kita akan baca dahulu. Kita akan dedahkan dahulu hukum tajuk dekat sini tuan-puan. Qala macam biasa, qa kena baca dengan huruf tebal. Okey, qala awsatuhum. Okey, dekat sini ialah mad lin. Jadi bacaan dia ialah au. Okey, hamzah di atas a, hamzah waw mati di atas au, bukan awsatuhum. Nah, bacaan tu salah sebab dia adalah huruf mad lin. Awsatuhum, sa huruf yang nipis, ta huruf yang tebal. Awsatuhum. Okey. Kemudian mim ini tuan-tuan, mim yang mati ada tanda dekat atas ni. Jadi kita kena baca mim ini dengan mim yang jelas. Okey. Kemudian alam. Sama juga dekat sini ada mim yang mati. Kemudian mim ini mati dan ada tanda mati tuan-tuan. Jadi kita kena baca dia dengan jelas. Okey. Aqul lakum, lam dekat sini ada dua ya tuan-tuan. Okey. Yang pertama ini lam mati dan dekat sini ada huruf lam lagi. Jadi ini adalah kita masukkan terus sahaja lam yang pertama ke dalam lam yang kedua. Aqul lakum. Macam tu ya. Aqul lakum. Alright. Next, huruf mim kat sini sama juga dekat sini huruf mim yang ada tanda mati. Jadi kita kena baca dia dengan jelas. Lakum laula. Okay, kita tak boleh baca dia lakum laula. Jangan dengung dekat situ ya. Okay, kita baca dia lakum laula. Okay. Next dekat sini mad lin. Laula bukan lola, laula. Tusabbihun. Tusabbihun. Okay, baik. Dekat sini hak yang pedas. Okay, kita baca sekali lagi ayat ini. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Okay, baik. Kita baca terjemahan dia tuan-tuan. Berkatalah seorang yang paling baik pikirannya di antara mereka, bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih kepada Tuhanmu. Okey. Kita ambil sedikit pengajaran daripada ayat ini tuan-puan ya. Iaitulah ketika mana ada seorang sahabat kita yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan. Dalam ayat ini, apa yang diajak oleh sahabat ini tadi? Ajak apa? Bertasbih kepada Tuhanmu. Maksudnya apa? Maksudnya ialah sebenarnya yang menumbuhkan semua tumbuhan-tumbuhan itu bukan hasil titik peluh kamu. Tetapi sebenarnya ada satu lagi kuasa yang membantu kamu untuk menumbuhkan segala tumbuhan-tumbuhan kamu dalam kebun kamu, iaitulah Allah. Sebab itu kamu perlu bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah pesanan yang diberikan oleh kawan dia yang soleh tadi kepada seorang pemilik kebun ini tadi. Okay? So dekat sini maksudnya ialah pemilik kebun ini bukannya tak ada orang yang tegur dia, tetapi ada kawan yang tegur dia, cumanya dia tak nak dengar kata. Okey, dia tak nak dengar kata. Sebab itu Allah SWT nak uji dia dengan menarik segala nikmat yang dia ada daripada kebun tersebut. Alright. Next, yang ke-29. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Sekali lagi. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Okay, baik. Qalu, okay, tak ada apa-apa. Dekat sini hanya mad asli, dua mad asli. Kemudian subhana, ba dekat sini adalah huruf qalqalah. Jadi kita nak baca dengan lantunan subhana, subhana. Okay.
subhana, kita tak boleh baca dia subhana, salah, kurang tepat. Kita kena baca dia dengan subhana. Okay. Ha dekat sini ha pedas. Kemudian Rabbina, inna dekat sini adalah huruf wajibul gunnah. Hukum tajwid ialah wajibul gunnah. Kunna sama juga wajibul gunnah. Jadi kita kena baca dia inna kunna, macam tu ya. Zalimin, huruf za tuan-tuan kena keluarkan lidah. Okey, ingat tak apa yang saya cakap tadi tu? Ada 3 huruf yang kita kena keluarkan lidah. Yang pertama huruf tha, yang kedua huruf za, dan juga yang ketiga huruf dha. Tiga-tiga ni kita kena keluarkan lidah tuan-tuan ya. Okey. Inna kunna zalimin. Macam tu. Okey, baik. Baca sekali lagi ayat ini. Qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Okey, baik. Kita baca terjemahan daripada ayat ini. Mereka mengucapkan, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Okey, nampak tak? Ini adalah tindakan yang dilakukan oleh pemilik kebun tersebut. Walaupun pada mulanya pemilik kebun tersebut adalah seorang yang tamak, seorang yang tak nak keluarkan harta dia kepada fakir miskin, tetapi apabila sudah ditegur oleh sahabat dia, dahulunya tak pernah dengar kata, tetapi setelah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah dia sedar bahawa oh yes, ya Allah, memang betul-betul nikmat ni adalah Kau yang punya, dan Kau boleh uji aku dengan pelbagai ujian yang Kau nak uji aku, dan aku adalah orang yang zalim. Sebelum ni aku tak nak dengar, dan sekarang Kau dah uji aku terima ya Allah, aku reda. Contohnya macam tu. Okey? Dan tuan-tuan dan puan, apakah yang kita nak ambil pengajaran daripada ayat ini? Apa yang kita boleh ambil tuan-puan? Yang pertama, kita kena sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana ada kawan kita nak tegur kita, contohnya kan, jomlah solat sama-sama contohnya, jomlah pergi mengaji ke, jomlah buat perkara-perkara kebaikan, tinggallah maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai contoh, maka cepat-cepat ikut kepada nasihat-nasihat yang betul itu tuan-puan. Kenapa? Kita takut akan berlaku kepada kita seperti mana yang berlaku kepada pemilik kebun ini, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjukkan kepada kita, nak mengajar kita dengan cara yang kasar. Iaitu kalau dekat dalam cerita tadi tu, Allah tarik semua kebun-kebun yang ada pada pemilik kebun tersebut. Barulah pemilik kebun tersebut dia nak sedar. Jangan itu berlaku kepada kita tuan-puan. Bila mana Allah dah tarik dah macam-macam nikmat dalam kehidupan kita, baru kita nak sedar. Oh ya Allah, betul ya Allah. Aku dah buat banyak dosa ya Allah. Kau tarik nikmat daripada aku ini, mungkin atas sebab segala dosa yang aku lakukan. Jangan tunggu momen itu tuan-puan. Kita takut bila mana Allah SWT nak uji kita dengan ujian yang berat, kita takut kita tak mampu untuk terima ujian tersebut. Okay? Alright. Okay. Ayat yang ke-30 tuan-puan. Kita teruskan saja. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. Sekali lagi. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ. Okay, kita pergi sikit kepada hukum tajwid ya. Fa'aqbala, qaf dekat sini huruf qalqalah. Okey. Fa'aqbala ba'dhuhum. Okey, ba'dhuhum. Okey. Kalau ain tuan-tuan, kalau ain yang mati, kita kena baca dia ba'dhuhum macam tu ya. Bukan ba'duhum. Okey, kita kena baca dia ba'dhuhum. Okey. Ala ba'dhin, okey. Kalau huruf dhat ini, kalau cara yang betul kita nak sebut huruf dhat ini seolah-olah macam kita tolak lidah kita ke pipi sama ada kanan ataupun kiri. Okey, contohnya macam ni. Ala ba'dhin. Boleh sahaja nak tolak ke kanan ataupun tolak ke kiri. Tapi cara yang betul seperti mana yang guru saya ajar ialah kita kena tolakkan lidah kita ke pipi sama ada sebelah kanan ataupun kiri. Okay, macam tu. First kali waktu saya mula-mula nak baca pun rasa macam geli juga tuan-tuan ya. Rasa macam susah je nak baca huruf dhat ini. Tetapi alhamdulillah setelah bila kita dah buat praktis setiap hari dan sebagainya, alhamdulillah senang sahaja nak sebut huruf dhat ini. Okey. Ala ba'dhin yatalawamun. Okey, baik. Kita baca sekali lagi ayat ini. Fa'aqbala ba'dhuhum ala ba'dhin yatalawamun. Okey, kita baca.
Terjemah dia, lalu sebahagian mereka menghadapi sebahagian yang lain seraya cela mencela. Okey. Alright, mulalah bergaduh dah setakat ni tuan-tuan Dah lepas apa yang berlaku itu, mulalah bergaduh. Okey. Ayat yang ke-31, qalu ya wailana inna kunna taghin. Sekali lagi, qalu ya wailana inna kunna taghin. Okey. Qalu dekat sini dua hukum, dua mad asli. Ya wailana, wai. Mad lin lana, inna wajibul gunnah, kunna wajibul gunnah juga, wajib dengan dua harakat. Taghin, ta bacaan dia tebal Taghin. Alright. Sekali lagi kita baca ini. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Okey, kita baca terjemahan dia. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sesungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas. Okey. Sesungguhnya kita ini adalah orang yang melampaui batas. Okey. Sementara itu saya nak tengok komen, mungkin ada apa-apa soalan ke? Ada tak apa soalan daripada tuan-puan? Daripada ayat yang ke-17 hingga ayat ke-31. Okey. Alright, kalau tak ada apa soalan, kita sambung sedikit lagi tuan-puan insya-Allah. Ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Sekali lagi. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Baik. Alright. Dekat sini asa, okey, asa ain macam biasa kita sebut ain, asa rabbuna an yubdilana. Okey, nun mati tapi tak ada tanda dekat sini, okey. Jadi kita kena baca dia dengung atau memasukkan. Dalam kes saya ni bukan lam dan juga ra, kita dengung dan juga memasukkan terus. Ayyubdilana, ba huruf qalqalah tuan-tuan. Ayyubdilana khairan minha, madlin dekat sini khairan minha, tanwin bertemu dengan huruf mim tuan-tuan. Okey, jadi bacaan dia ialah idgham ma'al gunnah, khairan minha. Nun ada tanda mati, jadi bacaan dia ialah jelas minha itu inna wajibul gunnah, ila rabbina raghibun. Ra bacaan tebal, rabbina raghibun. Ra dekat sini pun tebal juga. Okey. Alright. Kita baca sekali lagi ini. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Okay, baik. Kita tengok terjemahan dia. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik. Okey. Daripada itu, sesungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita. Alright. Okey. Jadi ini adalah tindakan pemilik kebun tersebut yang soleh, tuan-tuan ya. Tindakan pemilik kebun tersebut selepas daripada diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak terus berputus asa. Okey, ketika mana setelah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana? Dengan cara berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dikatakan bahawa tak apalah, moga-moga Tuhan kita memberi ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik. Ini adalah ciri-ciri orang yang soleh, tuan-puan. Ketika mana dia tidak berputus asa daripada rahmat Tuhan. Okey. Contohnya ketika mana berlaku kepada kita, tuan-puan, berlaku kehilangan, kecurian dan sebagainya, kan? Kita tidak terus melatah bila mana berlakunya kecurian, kita cakap, kenapa engkau buat macam ni kepada aku ya Tuhan? Nampak tak? Okay? Jangan buat macam tu. Sebab apa? Itu tanda-tanda kita putus harapan ataupun putus asa daripada rahmat Tuhan. Apa yang ditunjukkan kepada kita dalam ayat ini yang ke-32 ialah tentang seorang pemilik kebun yang mana asalnya dia
tidak beriman ataupun dia kurang imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian apa yang berlaku ialah Allah uji dia dengan dibakar kebun miliknya secara keseluruhannya sampai hitam semua tuan-puan, habis semua dibakar, tetapi dia sedar bahawa ini adalah ujian Allah dan dia tidak berputus asa daripada rahmat Allah. Terus dia berdoa kepada Allah, tak apalah ya Allah, harap-harapnya digantikan kebun yang engkau ambil ini dengan kebun yang lebih baik. Nampak tak? Okey. Jadi betapa hebatnya ketika mana seseorang itu dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena contohi pemilik kebun ini. Alright? Kita kena contohi apa yang dilakukan oleh pemilik kebun ini. Alright. Okay. Next, ayat ketiga bertiga. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Sekali lagi. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbaru law kanu ya'lamun. Okey, kita pergi kepada hukum tajwid sikit tuan-puan ya, insya-Allah. Wa kadzalikal azab. Okey. Dekat sini kena baca dengan jelas. Kadzalikal azab, za kena keluar kaedah. Wal azabul akhirati akbar. Okey, sama juga tuan-puan. Kaf bacaan dia kalau mati sama juga dengan huruf ta. Okey, macam mana bacaan dia? Akbar. Akbar. Okey. Macam ta tadi tu kat belakang tu. Okey. Kalau huruf kaf sama juga tuan-puan, kena keluarkan sedikit angin daripada mulut kita. Akbar. Akbar. Okey. Ba baris di atas, ra ini mati tuan-puan. Kalau kita nak berhentikan dia, kita kena baca dia dengan bacaan yang tebal. Akbar. Macam tu. Akbar. Akbar. Bukan akbar. Itu bacaan nipis ya. Salah bacaan macam tu. Okey. Jadi bacaan dia ialah akbar. Macam tu ya. Okay, lau kanu ya'lamun, maklin dekat sini tuan-puan. Okay, alright. Kita baca sekali lagi ayat ini. Kadzalikal azab wal azabul akhirati akbar lau kanu ya'lamun. Okay, baik. Maksud dia ialah seperti itulah azab dunia dan sesungguhnya azab akhirat lebih besar jika mereka mengetahui. Okay, beruntunglah kalau dalam kisah ini bagi pemilik kebun itu tadi. Kenapa? Kerana apabila diberikan azab dekat dunia, dia terus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dah dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan diberikan azab yang kedua tuan-puan, yang lebih besar daripada azab yang pertama, yang lebih besar daripada terbakarnya kebun pemilik kebun itu tadi. Okay, iaitulah azab di akhirat. Kalau dia sentiasa, maksudnya kalau lepas daripada diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun dia masih lagi tidak kembali kepada Allah, maka ingatlah bahawa dekat akhirat nanti akan ada satu lagi azab yang mana lebih besar daripada apa yang berlaku dekat dunia. Alright. Okay, kita tengok sikit. Alright. Okay, sebelum tu ada apa komentar dekat dalam? Okay, tak ada insya-Allah. Alright. Okay, mungkin ini adalah ayat yang terakhir insya-Allah tuan-puan ya. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Sekali lagi. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Okay, kat sini banyak huruf nun tuan-puan ya. Nun dekat sini wajibul gunnah, jadi kena baca dengan dua harakat. Lil muttaqin, lil muttaqin sama juga tuan-puan dekat sini. Huruf lam dekat sini tuan-puan. Jangan baca dengan bacaan yang qalqalah. Lil muttaqin, macam tu bacaan dia tuan-puan, bukan lil muttaqin. Jangan baca lil muttaqin, itu adalah bacaan yang kurang tepat. Lil muttaqina 'inda rabbihim. Nun dekat sini tuan-puan tak ada tanda mati, jadi bacaan dia ialah bacaan yang dengung ataupun memasukkan. Ni kalau ini huruf dal, jadi dia berdengung dan juga memasukkan 'inda rabbihim jannat. Okey, mim dekat sini tuan-puan ada tanda, jadi bacaan dia ialah bacaan yang jelas. Jannatin na'im. Nun dekat sini wajibul gunnah, nun dekat sini juga wajibul gunnah. Okay, jadi kita baca sekali lagi ini. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin
na'im. Okay, baik, sekarang ini kita terus masuk ke dalam kisah orang yang bertakwa pula. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa disediakan syurga-syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Okay. Ini nak menceritakan tentang orang-orang yang bertakwa. Apakah balasan orang yang bertakwa? Apakah balasan orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Orang yang bertakwa. Okay. Jadi orang yang bertakwa, apa yang mereka akan dapat? Janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bertakwa akan mendapat syurga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya. Maksudnya syurga ini sangat-sangat hampir, sangat-sangat special kedudukannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa? Indah. Indah itu maksudnya apa? Hampir. Berdekatan, berhampiran. Okay? So, orang yang bertakwa akan mendapat kedudukan yang sangat special di akhirat nanti. Okay, baik. So, tuan-tuan, alhamdulillah. Ini adalah bacaan daripada surah Al-Qalam ayat ke-17. Okay, saya nak recap semula apa yang berlaku. Apa yang kita baca dari itu. Okay, pemahaman kita. Yang pertama cerita pasal apa? Cerita pasal orang pemilik kebun. Dua orang pemilik kebun. Okay. Yang mana dia memiliki kebun yang sangat best, sangat indah. Yang banyak sangat banyak buah. Okay. Jadi, apa yang berlaku ialah pemilik kebun ini tadi dia terleka ataupun terlalai dan juga terlara lah kalau dalam bahasa kita kan. Dia ada banyak buah-buah, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah SWT, tetapi dia tak nak mengeluarkan hak kepada fakir miskin sehingga kan apa yang berlaku ialah dia sanggup untuk bangun awal pagi untuk memastikan bahawa tak ada orang datang ke dalam kebun dia untuk mengambil makanan-makanan yang banyak daripada kebun dia. Okay, so itu adalah tahap ketamakan yang sangat tinggi. Alright. Kemudian apa yang berlaku ialah Allah Subhanahu Wa Taala menguji dia dengan mengazab, dengan membakar semua kebun dia sehingga kan tak ada satu pun yang tinggal. Dan digambarkan dalam ayat kita baca itu, kebun itu jadi seolah-olah macam gelap gelita. Kan seolah macam malam yang gelap gelita. Sebab terbakar, kesan daripada bakar. Okay. Tetapi apa yang berlaku kepada pemilik kebun ini tadi, dia U-turn ataupun kita panggil sebagai istilahnya ialah dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam Al-Quran istilah yang digunakan ialah taubat. Okey, pemilik kebun ini tadi kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa iaitulah ya Allah, kau gantikanlah kebun ini dengan satu kebun yang lebih baik. Kan lebih baik. Maksudnya apa tuan-tuan? Setelah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terus sahaja pemilik kebun ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dan kita baca tadi pada ayat terakhir iaitu 34, innalil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Ini adalah satu pujian ataupun janji daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang bertakwa, iaitu kalau mereka bertakwa, mereka akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Tuan-puan, alhamdulillah setakat itu sahaja dahulu pada malam ini. Okey. Saya berterima kasih kepada anda semua yang join pada malam ini, insya-Allah. Harapnya ada sedikit ilmu yang kita dapat amalkan bersama-sama, insya-Allah. Okay. Dan segala kekurangan minta maaf yang terlambat dan sebagainya. Saya minta maaf kepada tuan-puan dan harapnya tuan-puan kita dapat amalkan segala ilmu yang kita belajar pada malam ini dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.